Siapa yang kacau siapa? Aku tak kacau dia. Dia yang datang cari aku. Kau tahu tak? Kau bayangkan benda tu berlaku. Aku kalau ingat-ingat balik memang seram lah. Tapi aku ingat benda yang berlaku depan aku tu. Lepas tu dia tekan lagi kuat. Waktu tu aku dah tak rasa sakit dah. Waktu dia tekan tu aku dah tak rasa sakit dah. Jadi dia tekan lagi. Aku tengok dia tekan lagi. Lepas tu dia tanya aku, dia kata kat aku, "Engkau keluar?" Dia kata, "Engkau keluar. Jangan ganggu budak ini lagi. Keluar." Dia kata macam tu. Aku pun cakap pula, bukan akulah, benda tu lah cakap. Aku tak nak keluar. Aku suka dengan budak ni. Budak ni datang cari aku. Aku suka dia. Sekarang aku nak dia duduk dengan aku. Hui. Lepas tu aku macam macam tak tahu nak buat apa lagi. Aku macam tak boleh nak bergerak. Aku rasa macam aku dikawal lah, macam tu lah. Aku macam senyap macam tu kan. Tapi aku bercakap apa semua. Lepas tu orang tu tekan lagi kuat. Lepas tu dia cakap keluar apa semua. Lepas tu tiba-tiba aku dah jadi macam nak marah. Tiba-tiba aku, sebab dia tekan lagi kuat, dia tekan. Kalau tidak, dia cakap apa lagi waktu tu. Kalau tidak, aku akan menghancurkan kau apa semua kan. Keluarkan dari tubuh ini. Dia kata lebih kurang macam tu lah. Lepas tu aku pun jadi nak marah. Tiba-tiba aku macam duduk serius. Tiba-tiba aku macam pandang dia macam tu kan. Bila aku pandang dia macam tu, Jangan kau ganggu aku. tiba-tiba aku jadi macam tu. Lepas tu aku lepas kaki aku kan. Aku macam, aku sentak kaki aku. Aku bangun waktu tu terus aku bersilat. Mesti kau orang rasa macam tak percaya kan. Tapi macam tu lah yang aku rasa. Aku pun bila dah besar, aku fikir-fikir balik, macam tu kau orang kena rasuk kan. Sebab orang cakap bila kena rasuk tak sedar apa semua kan. Mungkin ada yang tak sedar. Sebab lepas pada tu memang aku ada waktu yang aku tak sedar. Tapi waktu tu aku macam minda aku separuh sedar. Aku sedar benda tu berlaku, tapi aku tak boleh nak buat apa-apa. Lepas aku bersilat tu, aku tengok Tok Bomo tu dia dah mula ke langkah dia ni macam nak bangun. Dia angkat tangan macam ni. Aku ingat ke tangan dia macam ni. Dia dah start macam ni. Dia bangun. Dia dah angkat langkah dia tu. Lepas tu dah sampai situ je. Lepas tu aku tak ingat apa-apa dah. Mungkin aku pengsan ke apa ke, aku tak ingat dah. Lepas tu aku sedar macam ada benda, dia orang dah tengah golek-golek telur dekat badan aku apa semua. Lepas tu dah cerita tu habis kat situ je lah. Aku macam badan aku tengah lemah. Aku pun macam pelik lah kan. Lepas tu Tok Bomo tu cakap benda tu saya dah masukkan dalam telur ni. Lepas tu telur ni saya akan simpan lah. Saya akan kurung dia apa semua. Lepas tu aku ingat lagi mak aku tanya, kurung ni telur ni nak letak kat mana? Telur ni kita letak kat rumah yang aku cakap tadi, kat dalam pondok apa semua kan. Lepas tu aku macam dalam keadaan lemah. Lepas tu okey dah settle. Mak aku pun bayar bawa aku balik apa semua. Aku pun turun, aku pandang pondok tu, aku rasa macam seram kan. Lepas tu aku pun balik. Bila balik tu aku jadi macam macam biasalah. Aku nak cakap aku baik sepenuhnya pun tak juga. Cuma aku jadi macam badan aku selalu lemah. Aku jadi macam tak bertenaga, tak bermaya kan. Lepas tu tidur aku tu, aku nak cakap lena sangat pun tak juga. Nak cakap selalu diganggu pun tak juga. Mula-mula dia okey, lama-lama tu aku jadi macam aku selalu mengigau tau. Aku pernah sleepwalking tau waktu tu. Itulah aku rasa first time bermulanya aku sleepwalking. Aku tengah-tengah tidur tu kan, aku bermimpi macam-macam. Aku mimpi ada satu perempuan ni bawa aku pergi jalan-jalan. Lepas tu dia pegang tangan aku. Lepas tu dia bawa lah aku bersia-sia. Aku tengok cantik ni dekat mana apa semua kan. Ada satu hari tu aku tengah tidur kat dalam bilik. Lepas tu aku bangun. Aku pergi berjalan. Yang boleh membuatkan macam mana aku tahu tu sebab waktu tu aku dengan perempuan tu nak pergi buka satu pintu tau. Aku nak pergi buka pintu. Dia cakap jom masuk kat dalam sini. Aku nak pergi masuk tapi pintu tu tertutup.
Lepas tu aku nak pergi buka pintu tu. Dia suruh aku buka pintu tu. Aku pergi buka pintu tu. Aku pergi buka tak lepas. Aku buka sebab pintu dia bukan pintu tolak tau. Pintu dia tarik. Dia kena tarik. Lepas tu aku tarik pintu tu. Tak boleh buka. Aku tarik lagi. Tak boleh buka. Aku tarik lagi. Aku cakap macam mana nak buka ni. Tak boleh nak buka. Aku tarik lagi. Aku ingat lagi aku mimpi tu. Lepas tu aku tarik. Lepas tu tak boleh. Lepas tu aku tengok ada orang duduk kat tepi aku ni. Kan? Lepas tu dia tengah tidur waktu tu. Budak tu tengah tidur kan. Lepas tu aku kejut-kejut orang tu. Bang. Tolong kata. Tolong buka pintu ni. Dia aku kejut dia lah macam tu. Lepas tu dia pun bangun. Dia tepuk aku. Dia tepuk aku. Aku rasa macam badan aku macam ni. Tiba-tiba aku tersedar tau. Aku macam dekat mana aku ni? Rupanya aku duduk dekat dinding tau. Aku sebenarnya tadi aku duduk buka dinding. Yang tengah tidur tu sebenarnya arwah atuk aku. Dia yang kejut aku. Dia pegang aku. Dia cakap kenapa mu ni? Dia kata macam tu. Lepas tu aku cakap lepas tu aku pandang keliling apa semua. Aku rasa tadi aku pergi berjalan apa semua kan. Lepas tu aku pun dia pun bawa aku masuk tidur. Aku pun masuk tidur balik, aku tutup. Lepas tu waktu tu aku terbayang, rupanya aku pergi berjalan. Yang aku berjalan tadi, aku keliling dapur. Aku ingat aku pergi mana tadi Aku keliling dapur ke? Sebab aku ingat aku berjalan apa semua tu kan. Memanglah dalam mimpi aku rasa macam aku berjalan dekat satu tempat yang indah apa semua kan. Tapi bila aku ingat aku berjalan kat dapur rasanya tadi. Lepas aku pergi kat depan, aku buka pintu. Aku jadi macam seram. Kenapa aku ni? Lepas tu esokkannya arwah atuk aku ni cerita kat mak aku apa semua kan. Lepas pada tu lah aku jadi makin teruk sleepwalking aku ni. Lepas tu mak aku kalau nak tidur malam, mak aku mesti double checknya pintu dia akan mangga apa semua sebab takut aku keluar daripada rumah apa semua kan. Jadi sampai situ je lah. Aku gangguan-gangguan yang teruk-teruk lagi tak ada dah lah. Itulah yang berlaku dalam hidup aku yang first time berlakunya. Tapi lepas pada tu pula kan adik-beradik aku ada 4 orang kan. Adik aku yang pertama, adik aku yang kembar nombor 2, adik aku yang nombor 3 ni dia lemah semangat sikit tau. Aku tak tahu kenapa, mungkin ada benda ganggu dia ke ataupun kena tepiah dekat dia. Lepas pada kejadian aku ni, tak lama tu adik aku ni pula selalu sakit. Dia selalu sesak nafas pula dah. Dia selalu pengsan. Lepas tu sebab aku sekolah sekali dengan dia kan. Waktu tu aku darjah 3, dia darjah 1. Waktu dekat sekolah, bila time perhimpunan, tiap-tiap hari boleh dikatakan dia berdiri tegak macam tu kan. Lepas tu dia tutup mata macam tu setiap hari. Bila benda berlaku kat dia, orang tepuk-tepuk dia ke apa ke semua, orang cubit dia, orang pukul dia senyap macam tu. Lepas tu setiap hari cikgu akan panggil aku pergi tengok adik awak ni. Kenapa berlaku dengan adik awak ni? Aku pun pergi dekat dia apa semua kan. Aku tepuk-tepuk dia kan. Memang tak jadi apa. Lepas tu sekarang dia pengsan. Lepas tu dia orang kata apa, cikgu bawa dia apa semua dekat bilik guru apa semua. Lepas tu dia jumpa mak aku apa semua kan. Mungkin lepas pada tu mak aku pun sarankan suruh pergi berubat. Mungkin cikgu pun tu sarankan supaya pergi berubat ke apa ke. Lepas pada tu orang kata apa, kita orang satu keluarga pergi berubat. Lepas tu alhamdulillah lah tak ada apa-apa yang berlaku dah dekat aku. Aku rasa macam cuma aku agresif lah. Aku bertambah jadi nakal itulah. Tak tahu sebab apa. Sebab benda tu ataupun memang faktor usia aku nak meningkat ke orang kata nak membesar lah kan. Aku jadi makin nakal lah. Aku pukul adik aku. Lepas tu aku kalau daripada kecil ni aku tak tahulah, aku ni rotan, tali pinggang, orang kata apa, getah paik tu dah mainan dah. Waktu umur tu lah dia membesar, aku jadi nakal. Aku pun tak tahulah sebab apa kan. Jadi lepas pada tu lah. Lepas tu tak ada apa dah. Benda tu orang kata apa, habis kat situ lah. Cuma aku jadi agresif, jadi nakal macam tu je lah. Itulah permulaannya sekali macam mana aku ni boleh orang kata terjebak dengan benda-benda mistik, dengan jin-jin apa semua ni. Okey, itu je cerita aku untuk kali ni. Sebenarnya lepas daripada kejadian kita orang semua orang kata apa dah baik apa semua kan. Lepas pada tu aku masih lagi diganggu, tapi bukan dalam waktu yang terdekat tu lah. Lepas pada tu aku diterima masuk dekat satu sekolah asrama. Waktu tu aku darjah 5 tak silap aku. Tadi aku darjah 3. Dalam daripada darjah 3 sampai ke darjah 5 tu aku orang kata tak ada gangguan dah. Lepas pada tu aku darjah 5, aku diterima masuk dekat salah satu
asrama, sekolah asrama dekat kawasan tu lah, dekat Kuala Kelawang waktu tu ada satu asrama, nama dia Asrama Sekolah Kebahasaan Petasih, asrama Petasih lah. Dia asrama dia dekat atas bukit, dekat dalam hutan apa semua tu, dekat tempat arwah Spin, kan, arwah Alung Spoon, dekat tempat arwah Alung Spoon meninggal tu, yang lagu dia rindu serindu-rindunya, lagu tu kan. Tempat dia orang tu lah, tempat kawasan mayat dia dijumpai tu. Aku punya asrama tak jauh daripada situ, dekat depan sikit lah. Jadi dekat tu pula, dekat situ pula bermulanya pula kisah mistik aku yang baru. Jadi aku akan cerita aku ni dekat video yang akan datang. So aku harap korang boleh terus support aku. Yang mana yang baru menonton video aku tu, aku harap korang pula dah. Aku harap korang boleh tekanlah butang subscribe. Lepas tu kalau boleh tekan butang like. Lepas tu kalau korang rajin bolehlah orang kata share dekat Facebook korang ke. Lepas tu yang paling penting sekali, korang janganlah lupa untuk komen-komen dekat ruangan komen tu. Kalau korang nak bercerita kisah seram korang ke, ataupun nak bagi aku idea ke untuk aku bercerita pula ke, sebab aku pasti dekat luar sana ramai orang yang ada yang sama situasi yang macam aku, yang hidup dia ni diganggu ke, ataupun memang diselubungi misteri ke, kan. Jadi itu sajalah video untuk aku pada kali ni. Jadi aku harap korang boleh terus support aku. Akhir kata daripada aku, korang boleh percaya, tapi jangan taksub. Okey, itu saja daripada aku. Assalamualaikum. Bye-bye.